السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam majlis yang indah ini. Semoga Allah Taala menambahkan bagi kita kemampuan beramal dan menambahkan bagi kita hidayah dan taufiknya yang menyebabkan kita sentiasa membuat persediaan untuk kembali kepada Allah Taala ataupun untuk berjumpa dengan Allah. Dan pada malam ini kita sambung cerita kita di mana musannif rahimahullah taala dari yang ke-38 di mana Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari telah menyebut dalam baitnya yang ke-38 menyebut beliau fi sa'atin min sa'ati al-wasiluna ilaihi wa man qadira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Kata musannif rahimahullah taala, hendaklah membelanjakan tiap-tiap orang kaya menurut kekayaan. Al-wasiluna ilaihi, orang ini orang yang ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Wa man qadira alaihi rizquhu, dan siapa-siapa dan orang-orang yang terbatas rezekinya, itu orang yang sedang berjalan menuju Allah, yaitu as-sa'iruna ilaihi, orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Orang yang telah sampai kepada Allah kerana mereka terlepas daripada kurungan melihat kepada sesuatu selain Allah. Ke alam tauhid, maka luaslah pandangan mereka. Maka mereka berbuat di alam mereka lebih leluasa. Di alam itu tidak dia lebih leluasa. Sebaliknya orang yang masih merangkak-rangkak dalam ilmu dan faham yang terbatas, mereka ini pun mengeluarkan sepadah. Dia banyak sepadah. Maknanya sebanyak itu lebih, dua lebih, lebih sebanyak yang ada daripada kekayaan. Kerana mereka adalah orang yang telah dapat melihat bagaimana Allah Ta'ala memberi daripada kurnia. Ada orang-orang yang disempitkan ataupun masih dalam suasana yang terbatas rezeki dia itu. Mana orang itu adalah orang yang masih sedang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Mereka merangkak-rangkak dalam ilmu, faham dia terbatas, ilmu dia sedikit, maka mereka mengeluarkan kesempatan. Musannif rahimahullah taala memberikan kepada kita bahawa pengertian hikmah ini al-wasiluna ilaihi adalah hamba-hamba Allah Taala yang disebut sebagai al-wasiluna ilaihi, orang yang telah sampai kepada Allah. Yaitu mereka telah keluar daripada satu suasana alam yang semua berfokus kepada lapangan tauhid dan sempurna penglihatan mereka kepada keagungan Allah Ta'ala. Mereka ni orang tidak melihat alam secara zahir. Jadi alam asbab, alam zahir ni depan mata mereka tahu benda ni pada alam ini adalah alam yang akan berfokus. Mereka ni adalah orang yang mencapai Allah atau mencapai kepada lapangan tauhid. Orang ini orang yang telah melihat keagungan dan kehebatan,
kebesaran daripada kebesaran Allah Ta'ala. Dalam kehidupan dunia, mereka hidup seperti manusia biasa juga, bergaul bersama dengan makhluk-makhluk manusia biasa juga. Tetapi pandangan mereka kepada dunia ini berbeda daripada pandangan manusia biasa. Mereka tidak lihat dunia ini dari rupa seperti yang orang awam melihat dunia. Kadang-kadang kita tak cara mana, kita tidak mengambil hikmah daripada kejadian-kejadian yang berlaku, yang terjadi di alam kita ini. Ataupun juga kita boleh dikatakan sering lupa bahawa apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebenarnya sifat dia sementara saja, bukan untuk selama-lamanya. Dan dunia pun dia jadi berubah. Dunia ini dia berubah daripada satu suasana kepada satu suasana. Kalau pokok kayu dia berubah daripada kecil, besar, lama-lama pokok kayu selalu mati. Dia geluh. Mana kita tak ada wahana yang mana, kita berdoa geluh. Kalau tuan-tuan kita lagi masjid anak ini, oleh kata masjid anak itu, dekat masjid dia tak ada orang pagi kat tolong di bawah sini. Wahana dia dikat tolong pagi di bawah sini. Apa kita bagi waktu duha lah cukup, tak ada kata. Tolong kita kata. Tahu, kalau bagi buat dan dia minta berdoa juga gitu. Kita hewan dan dia. Kita kita mana tempat ini? Orang pergi itu ada kata pagi itu dia berjalan. Exit itu. Kita lagi pagi. Tahu. Masalah dia itu bagi kita. Jadi alam ni kita tahu ni. Nawak kartu, nawak mencemen, ataupun kita nak melihat di sebalik segala apa ada ni sebagai dalil bahasa benda sentiasa berubah. Orang yang tidak melihat dunia ini sebagai tempat untuk mereka buat dalil, tidak melihat benda-benda itu sebagai tempat untuk dia buat dalil. Sejauh ini adalah orang yang telah melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan dalil dia. Ini orang yang tapal, orang tahu ada dalil ni kan, benda-benda pada itu. Dengan dunia ni tidak waktu mana-mana. Kita kadang-kadang lupa bahawa kurniaan yang Allah SWT beri, penduduk-penduduknya kepada penguasa, kepada orang besar, harta-harta yang Allah Taala beri kepada hartawan-hartawan, ilmu pengetahuan bagi para ilmuwan, lain-lain macam cara itu. Sebenarnya benda itu adalah amanah daripada Allah Ta'ala. Sama ada kita boleh ilmu, dia ada amanah dari Allah. Sama ada kita boleh kekayaan, dia amanah daripada Allah Ta'ala. Ataupun daripada kurniaan pendudukan, pangkat pendudukan, semua itu amanah. Mungkin kita boleh berdasar dengan segala benda yang ada pada kita. Benda itu tak seru. Isi para awliya, sama ada harta itu boleh banyak, ada pendudukan boleh duduk tinggi, ataupun dia diberi ilmu pengetahuan. Benda itu bukan satu perkara yang boleh diambil kuasa buruk, boleh diambil kuasa bangsa. Dan ada juga teori nasihat bahawa kadang-kadang kita tidak mengindahkan amanah tersebut. Bagi Allah Ta'ala bertanggungjawab kita tak tahu amanah. Kita sering mengambil dia, guna dia, letak dia di atas hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tahu. Tapi kita telah ambil dia untuk letak pada tempat kesukaan hawa nafsu kita sendiri. Tapi bagi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah berhadap keadaan tersebut, dia nak pakai ambil wak guna, wak mengajaban, ambil. Kerana dia melihat bahawa dunia sendiri pelanda dia itu bukan benda untuk dia beri perhatian. Dia tahu benda itu adalah benda yang berhubung. Boleh jadi hari ini Allah Ta'ala beri kepada kita kekayaan, maka beberapa ketika terpapar itu Allah Ta'ala tarik. Bila jadi ada masa di mana Allah Ta'ala beri kepada kita kedudukan, jadi orang besar atau megang tampuk gabung-gabung dari segi pentadbiran, pengurusan pemerintahan. Boleh jadi begitu pada satu ketika. Tapi Allah Ta'ala beri tarik bila-bila. Itu juga dengan ilmu-ilmu ada dengan kita. Boleh jadi hari ini kita boleh berbuah, boleh berkecek. Boleh jadi Allah Ta'ala boleh tarik balik kecek. Berapa orang kan yang boleh berkecek Allah Ta'ala tarik percakapannya.
Gak pernah mau yang boleh makan sedekah, maka Allah Ta'ala tarik dia daripada boleh makan sedekah kepada tak boleh makan. Berapa orang mau yang segar-segar, tiba-tiba jatuh sakit. Berapa orang mau berkaya ni Allah Ta'ala renggut jadi orang miskin. Dan berapa orang mana daripada orang yang berkedudukan, Allah Ta'ala tarik dia jadi orang kampung biasa. Betul tu? Tak ada jawab soalan. Cuma Musannif rahimahullah Ta'ala tidak menyebut tentang perkara-perkara seperti itu. Kita boleh melihat betapa adanya orang-orang yang melihat alam ni dalam bentuk mereka, iaitu mereka adalah orang-orang yang mengambil berat tentang apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Benda ni Allah baginya daripada Allah, kurnia itu daripada Allah. Wajah dulu alih belakang daripada semua benda ada negara adalah Allah. Jadi tempat mereka letak ketaatan, tempat mereka letak tujuan daripada kehidupan, tempat mereka letak daripada arah perjuangan mereka adalah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Berkat doa mereka inilah maka mereka sampai kepada satu tingkatan di mana suasana mereka adalah jauh berbeza daripada suasana makhluk biasa, makhluk manusia biasa. Mereka dilimpahkan Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan. Mereka dilimpahkan Allah Ta'ala dengan rahsia-rahsia. Tidak seperti mana rahsia-rahsia dipahami oleh orang biasa. Bahkan mereka telah memahami dari mana yang dipanggil sebagai Allah. Mereka jadi inti dan mereka jadi bahan. Ini termasuk dalam kurnia yang Allah Ta'ala berikan, kurniakan kepada mereka. Sehingga inilah yang telah menyebabkan mereka seolah-olah telah melihat segala keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan mereka melihat Allah dulu, lalu baru mereka melihat alam. Lalu mereka lihat daripada kekuasaan Allah, barulah mereka melihat alam yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Mereka kenal alam ini adalah dengan mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada kehebatan Allah, mereka tengok apa yang ada di alam ini. Tingkatan ada ini dalam buku syukur yang sebegini biasanya ada pada diri para Rasul, para Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang yang soleh-soleh, orang besar, orang yang besar dalam agama, orang besar agama, orang besar agama ini, orang yang telah dapat melihat segala kehebatan dan kebesaran Allah. Ini orang kaya yang sebenar, orang kaya sebenar. Kalau kita tengok perbelanjaan yang mereka belanja dari segi perbelanjaan harta hikmah, seperti mana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat. Nabi ini walaupun peringkat awalnya kita tahu bahawa Nabi ini orang yang tidak banyak harta, tapi kita tahu bahawa Nabi ini cucu Abdul Muttalib, orang bangsawan. Kalau kita tengok dari satu segi, kekayaan yang ditinggalkan oleh Siti Aminah itu ada kekayaan juga kan. Orang hebat. Kekayaan yang ada kepada Abu Bakar hebat juga. Setengah-setengah ulama sejarah mengatakan bahawa Abu Bakar dia ada lampai putih entah kain, entah dua batu lampai putih. Orang yang mengambil itu ayo itu. Siti Khadijah radhiyallahu anha al-Tawana kayu, dan dia termasuk dari beberapa peperangan ataupun pemberontak di zaman mereka. Di zaman sekali dengan Abu Jahal, zaman sekali dengan Abu Sufyan. Dia termasuk seorang janda yang kaya, intibannya asli daripada perniagaannya. Dan Nabi pun duduk bersama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Hartawan, keluarga dia memiliki harta yang besar. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu hartawan itu. Abdurrahman bin Auf hartawan itu. Zubair al-Awwam nak kepada Abu Bakar nikah dengan Asma, adik ipar Nabi. Nikah Nabi Zubair ni. Beliau itu dan zaman dia jadi bank. Dia tuan bank. Dipercayakan kepada mereka dengan harta-harta dan amanah-amanah yang besar dari kalangan sahabat. Lama lagi di antara para sahabat yang kaya-kaya. Mereka orang seperti Zubair, orang seperti Utsman, orang seperti Abu Bakar ni. Nabi tak kira dia nak pergi banyak mana harta dia, nak pergi banyak mana untuk buku Islam. Sehingga ketika mana Asma balikan Nabi, aku mana saya dengan binti apa ada, aku mana saya kena belanja. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Asma,
Asma. Dan bahasa yang menyatakan bahawa kepada awak Asma dan kepada awak Zubair, tak sedekih walah dengan harta. Pak mana harta nak bui jangan dikir. Allah Ta'ala tidak akan ambil wakil dengan kamu. Dia punya keluasan harta yang besar. Abdurrahman bin Auf sehingga pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha tengok asap tempu bekas perjalanannya kuda-kuda dan unta-unta Abdurrahman bin Auf. Kita kata lori-lori terlelai masuk dari bandar Madinah. Yang saya kata Abdurrahman lahir kawan kita. Lalu aku bimbang Nabi tersebut mengenai dia ni. Aku takut harga ni panjang, kisah dia panjang di akhirat. Jadi kalau tidak disebut perkara itu kepada Sayyidina Utsman, akan keluar Siti Aisyah radhiyallahu anha yang secara kebuahannya laku. Maka Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf telah menyatakan bahawa apa boleh saya buat kerana saya diamanahkan Allah Ta'ala dengan harta. Saya waktu di hari ini perbelanjaan sebelum gelap saya sudah diganti dengan harta yang lain. Bagi waktu di harta bagi wis teko hadiah kau kan penting sebelum gelap Allah Ta'ala hantar bagi bayar semula. Tak ada itu cerita-cerita hadis dan cerita-cerita muhadis dari bukunya yang seadanya. Layak bahawa apa yang ada kepada mereka daripada keluasan harta itu di sisi mereka dengan kekayaan Allah Ta'ala itu orang yang terdapat melihat. Maka Zubair al-Awwam ketika mana meninggalkan dunia memberi wasiat kepada anaknya kepada Abdullah bin Zubair tentang Abdullah. Kiranya sampai dia memang yang dia meninggalkan kepada saya anggap dia sebagai hutang. Orang mari tinggal di dia, mari di dia tinggal sebagai hutang. Dia belanja, ikut dia nak belanja. Bila sampai masa orang mari ambil, dia bayar balik. Lepas tu dia ambil hutang orang itu, dia boleh tukar. Bila orang nak mari ambil, dia kena bayar. Tapi dia dah bagi takut. Tapi dia bersedia kepada Abdullah, anak dia. Siapa dia mari nak ambil peti dia balik, bayar. Tak cukup, minta dengan majikan. Ayo pula. Ada majikan. Allah lebih mana yang tadi. Bila dia telah berangkat ke alam akhirat, maka dia bagi minta nyembui. Lama-lama habis. Dan ada lagi orang minta lagi. Maka itu Abdullah itu dia bagi mikir, mana yang ditinggal majikan paman. Kalau tidak majikan ayah kecuali Allah Ta'ala, maka kamu berjadikan Allah. Maka dibayar lagi apa yang diberi, dibukakan khazanah dari Allah Ta'ala. Mereka orang seperti ini bila melihat khazanah Allah Ta'ala itu dengan khazanah yang besar. Dan tuan-tuan, ada harta daripada Allah Ta'ala dengan harta yang tidak akan berhabisan. Jadi orang sepertinya ni lanjut ke mana? Maknanya dia mesti betul saat ini. Saat ini belanjalah kamu ada itu daripada keluasan harta yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Ini orang yang al-wasi boleh kita. Tapi kepada orang yang tak sama lagi, dinami Nabi sendiri semasa satu peperangan, mari satu orang laki-laki mari bawa harta bagi pada Nabi, satu totong emas sebesar telur, emas sebesar telur bagi pada Nabi. Dia kata ambillah harta saya, inilah harta amanah, belanjalah dia di jalan Allah. Tapi tak sedih, tapi tak siap. Tapi kata apakah kamu begini, maka kamu minta kawin pula. Minta takut-takutnya ambil bui hak ini ambil, tak ada kau satu minta kawin pula tak hidup. Maka pada Abu Bakar itu Nabi ambil pula. Abu Bakar Nabi ambil. Abu Bakar mari jaga kostum hak patah pun Nabi ambil. Nyapu, bawa nyapu. Bila dia kokok barang-barang ada dengan segala barang itu, kalau dia buat sapu masalah tu ada lagi nyapu. Katanya Abu Bakar bila dia kokok barang itu untuk tak ada tolak orang bagi, dia nak nyapu tahu tu. Dia pergi ambil nyapu tu. Untuk apa saja jadi kegunaan. Maka pertandingan nyapu orang. Baju orang itu. Sehingga itu Abu Bakar tidak memakai baju biasa yang dia pakai, tapi diambilnya karung guni
digantung buat baju. Tapi tak ada orang satu kasih baju buat kalori. Tapi begitu. Tapi tanya tiga kabar rumah. Allah wa Rasul. Allah wa Rasul ya. Tapi apa yang kita dia? Kita melihat keluasan. Bagi telah melihat keluasan Allah Taala pada bukan pemahaman kami. Nabi begitu. Tapi orang baru, orang tetap lagi. Nabi tahu. Maknanya, wa man qadira alaihi rizquh astaghfiru ilaihi. Orang baru dari perjalanan. Maknanya, siapa-siapa yang masih diberi batas daripada kurniaan Allah Taala, maka dia belanja sedekah amanah dia. Begitu juga tuan-tuan sebenarnya. Kemampuan kita beramal lebih daripada situ. Yang kita baca boleh mari masjid ni, kita memang kita berasa sedap hati kita boleh mari. Tapi tuan-tuan nak boleh kau mari ni, tuan sudah lalu kejahatan yang panjang. Lama mana tu, besok boleh mari ke? Tapi kalau tuan-tuan tak suka orang lain boleh mari, tuan-tuan boleh mari, ayo juga pecah tak mari. Oi, pajak bukan boleh mari. Tak. Besok tu. Mana kalau mari tengok ustaz gajan, ustaz gajan ini mau kalian ni besok. Tak. Kalau pun tak. Tapi besok dah kali lah. Tak ni buat dalam level apa? Mari apa? Tak. Mana besok kita kali lah. Jadi level kamu pun boleh dengar lagi. Tapi kalau tak besok, tak lagi. Tengok je. Apa ni? Tak. Padahal kalau tengok bola, kalau dua siap tengok, ada orang tu. Waktu lagi beli raket tu, buku 3 kita. Kalau di raket bawah tu, bagaimana buku kau ke 9 tu, berapa setengah? Atau buku kau 7 setengah? Tapi, buku 3 kita. Tunggu sampai masuk. Tak. Tunggu sampai muka itu bakal masuk ni. Setengah-setengah tu jadi tidur dah situ. Tak. Sebelum main buku berapa setengah ni, buku 7 setengah tu dia tidur dah satu sisi tu belakang. Tinggalkan korek. Tinggalkan korek, tinggalkan asap, tinggalkan lobo-lobo, tinggalkan asap, pakai bola. Dekat 40 jadi 80. Ada akal yang bagi masjid, ada kena bayar. Sudah ada bola, ada kena mana apa. Doa tak permainan ni lagi, salib. Ada itu. Puasa tu esok kau untuk mana pun. Jadi tuan-tuan, semua benda ni adalah daripada latihan-latihan yang tuan-tuan. Ini mujahadah yang telah biasa kita dulu. Ini adalah taufik yang telah Allah Ta'ala kurniakan daripada bidayah. Maka tak pimpin kita sini. Jadi orang-orang yang nak capai makam seperti tuan-tuan duduk ni pun, dia sudah lalu mujahadah yang sama. Kita nak kerja lah dulu juga. Duduk dengan kaya ni. Lama-lama. Sehingga orang-orang yang telah bermujahadah padanya boleh buat persediaan lebih awal. Buat persediaan lebih awal. Kerana persediaan. Tapi tuan-tuan nak pergi pada mana kita tengok tak duduk dalam stadium. Puak tak pergi. Sampai nak kena bayar berlebihan. Puak tak pergi. Stadium tak ada basah. Lagi dia berburu. Nampak tak? Tak payah tengok TV rumah. Tak? Dia tengok TV duduk soya. Ya, tengok. Tak pergi. Tak? Kalau tuan-tuan tak pergi. Lagi tu je. Keluasan daripada kemampuan untuk kita letak diri dalam mujahadah pada Allah Ta'ala, untuk kita mampu untuk buat ibadat itu sebenarnya persediaan dalam kita ada. Kita ada kemampuan kita. Jadi kita boleh belajar waktu ini daripada iman kita. Daripada iman itulah kita nak menyebabkan tuan-tuan boleh mari semuanya. Boleh mari dengar mengajar. Boleh mari aku duduk iktikaf dalam masjid. Itu keimanan yang ada pada kita. Iman bagi orang bola, iman dia paten. Iman dia bola, iman. Jadi keimanan yang ada dia tu. Dia ada kemampuan itu dulu. Lalu tuan-tuan tanya oleh tua. Orang tua, kita bodoh, rasa bodoh. Saya biasa tanya sebagai kunci. Saya hari malam, kalau mana sihat lagi, kalau dia kata, saya ni, kalau suka lagi kita berjaya dengan kopi itu, dua lagi. Kalau nak pergi minum, bayar-bayar motor, tak. Maknanya, jiwa dia itu sudah situ. Iman dia tak tahu. Tapi kalau tuan-tuan tanya, bagaimana? Kalau semua orang tu boleh lagi. Kalau nak pergi jalan-jalan tegak, pada kopi, minum air, kita kopi, kita berjaya. Iman dia kita tak tahu.
keluasan. Jadi kemampuan untuk kita boleh hidup itu sekarang itu pada kita. Jadi tuan-tuan buat persediaan awal sini, buat persiapan awal, buat persediaan. Kekayaan yang tuan-tuan telah ambil ini adalah kekuatan iman. Kaya iman. Okey. Kalau satu orang itu sudah buat dosa, dengan dosa dia laku itu menyebabkan dia tak mampu untuk dia ibadat. Satu orang awliya dia tak boleh sembahyang tahajud, tak yakin. Maka dia telah berdoa, ya Allah, ampunlah dosa saya. Apakah kesalahan saya yang menyebabkan saya tak dapat tahajud? Sehingga beberapa hari Allah Ta'ala tak tunjukkan dia untuk sembahyang tahajud. Tak boleh sembahyang tahajud. Maka dia telah melihat kemampuan dia untuk tak boleh tunai tahajud ni kerana dosa telah dia buat. Kita kalau tak yakin tahajud, kita kata muncul tak jaga. Maksudnya ada mana tempat sembahyang tahajud. Padahal kita tinggal tahajud kerana dosa kita. Tapi moga ada, ada. Nanti sabda dah. Tak dia pakai semari semua. Tapi hari itu tinggal mau apa-apa dia ni santai. Maka dia naik sembahyang di ujung rakaat ini sambung awal lain itu dia dapat pahala di rumah seperti mana biasa. Masa itu ada kerusuhan. Di sisi kita boleh tetangga tu. Tapi sebenarnya di sisi para ulama kerana rasul ada kita ada kesalahan. Abdurrahman bin Auf ketika mana satu hari dia telah kita mau bagai-bagai sampah. Banyak bagi-bagi. Kerana keutamaan yang telah diberi pada bagai, dia bagi sebagai sampah masjid. Dia dah sampah masjid itu, Nabi sudah takbir dan kata semua ulama Nabi telah rokok rakaat yang pertama. Dia bagi untuk sambung rakaat yang kedua. Maka dia telah dirasa bahawa apa yang telah dia lakukan memberi keutamaan kepada harta dia tadi adalah satu dosa dan satu kerugian. Maka dia telah jumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, saya nak bayar satu rakaat yang saya tinggal dengan Tuhan. Apakah saya boleh bayar dengan harta 40 hektar unta saya? Nabi kata, oh tak boleh tidak berasa ni. Bayar 40 hektar unta ke satu rakaat tinggal. Tak lupa. Kalau sekali dengan bagai-bagai, Rasulullah kata, faham. Sekali dengan repot-repot, dan unta, tak lagi di samping dia. Nabi kata tak ada nak bayar. Walaupun itu Abdurrahman bin Auf korbankan semuanya kerana dia selalu lebih keutamaan kepada semuanya. Itulah menyebabkan tinggal satu rakaat. Kita di sana satu rakaat ada 4 rakaat tinggal. Betul. Ada tak boleh semua. Kalau tuan-tuan berarti dulu kita ada dalam satu cerita yang telah disebut oleh Musani dari mensyarahkan satu bait yang lalu menyebut satu orang lelaki berada di Basrah. Ketika mana dia naik masjid, dia tunggu jenazah tak sampai. Bila tunggu jenazah tak sampai, tiba-tiba naik satu orang bawa batik. Dan satu orang bawa batik tak ada. Itu rumah. Tahu? Dia pun lagi fikir, dia ni gue muda lagi, tapi malah besok beli tengok dia. Dia bagi kelitah gitu. Lalu tiba-tiba jenazah sampai dan semua orang pakat sembahyang jenazah. Sudah sembahyang jenazah dihantar ke kubur. Malam ini dia sudah sembahyang Isya. Nampak sejadah dia nak sembahyang dari bilik dia. Tiba-tiba ngantuk menguasai dirinya. Maka tertidur dia sampai pagi. Dari tidur dia telah bermimpi melihat satu orang lelaki yang dia lupa bawa puluh tadi. Orang bawa dia pun dari tanah. Orang panggil orang dia, pakailah orang yang kamu umpat tadi. Pakai daging dia. Dan malam itu tak boleh sembahyang tahajud dia. Tak ada sembahyang tahajud. Maka dia telah melihat bahawa tidak mampu dia sembahyang tahajud malam kerana dosa. Allah Ta'ala tadi, wa man qudira alaihi rizquh. Allah Ta'ala telah tadi rezeki Allah Ta'ala bagi pada dia kemampuan tahajud. Allah Ta'ala tadi. Dia tak masuk dari orang yang mesti jujur saat ini. Untuk dia belajar, untuk dia ada kemampuan dengan keluasan kemampuan iman dia sekadar di kulis mereka pada tempat. Bahkan untuk dosa dia, bagi esok dia dicari bodoh pada kompak. Dia bukan kompak ayah kau, kan? Dia baru kompak, setelah urus dari hati itu, baru perasaan kau. Maka dia pun dicari tiga lagi dia pergi. Setelah bodoh tadi, Allah Ta'ala seksa dia dengan satu rasa saya bersalah 3 kali. Rasa bersalah 3 kali.
Hari ketiga tu baru jumpa dengan satu orang itu. Orang itu kata, oh ada. Kalau nak jumpa dengan budak ni, oh jauh. Susu tepi sungai ni. Ada belakang, duduk ada sana tu. Oh ada. Situ lah. Mau tak tahu budak ni. Dia pergi. Di tapar di ujung sungai tu, nampak tu kutik wah pernah. Kutik wah pernah, dia pakai wah pernah. Tahu pernah ni bahasa kita, lepas itu lepas dia umur kantor sebagai gitu kan. Dia pakai pokok hutan gitu kan. Bagi tahu kali pakai waktu duduk gitu ya budak. Dia pergi, itu bagi sampai. Wisata ke budak ni wisata, maka budak ni telah jawab waalaikumsalam. Maka kata budak ni, nak lagi, nak lagi. Ada dalam sedawan, kita mana ni? Dia tak makan, aku makan. Ikut jumpa dengan budak ni berbicara seketika, maka balik lagi. Baru mana itu dibangun sepeda. Kerana dosa tadi, Allah Ta'ala tadi kemampuan tadi. Itu keluasan yang Allah Ta'ala buka bagi orang-orang yang Allah Ta'ala bagikan kepadanya kekayaan iman. Tuan-tuan, kekayaan iman itulah sebenarnya yang telah menyebabkan kita mampu untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika tidak, maka kita tak mampu. Tuan-tuan, kalau boleh bagi terpilih untuk maya lagi, ada kebaikan-kebaikan yang tuan-tuan buat. Ada terapa keutamaan yang lain pada sesuatu yang lain. Allah Ta'ala takdir. Allah Ta'ala kecil. Orang ini mengutamakan kamu. Mengutamakan dunia dia apa mengutamakan akhirat. Allah Ta'ala takdir. Orang yang mengutamakan sesuatu yang lain daripada akhirat, dan orang yang mengutamakan sesuatu selain pada Allah, Allah Ta'ala takdir mampu amal ibadah. Mampu amal ibadah. Ditakdir. Asbab tauhid pun ada sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala bersawbi kepada dia harta yang daripada harta itu dia belanja untuk orang lain. Sehingga selagi mana dia membelanjakan harta itu untuk orang lain, selagi itulah Allah Ta'ala sampaikan harta melalui dia. Sehingga dia bukti orang, Allah Ta'ala bukti. Ada itu. Allah. Apabila kita telah dikurniakan Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan yang banyak, seperti hamba-hamba Allah Ta'ala yang kita sebut rezeki, kekayaan dia tu, kekayaan kita benar, ada orang kaya Allah Ta'ala beri kekayaan material tu. Maka kita pun bersifat dengan sifat pemurah kerana kemampuan bagi kita ada lagi. Jadi, dengan itulah Nabi telah mengajarkan kepada Zubair dan kepada isterinya Asma, iaitu adik ipar Nabi, tentang bagaimana perbelanjaan yang wajar dia buat. Nabi SAW bersabda, "As-saqiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idan minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu saqi ahabbu ila Allah minal 'abidil faqir." Kata Nabi, as-saqiyyu qaribun minallah, orang yang pemurah itu adalah orang yang hampir dengan Allah, hampir kepada manusia. Qaribun minan nas, hampir pada manusia. Qaribun minal jannah, dan hampir dengan surga. Ba'idan minan nar, dan jauh daripada neraka. Orang pemurah. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Al-bakhil, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Ba'idun minan nar, jauh manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dengan surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wal jahil saqi, Abdullah, dan kata dia orang jahil yang pemurah adalah lebih Allah Ta'ala suka daripada orang yang banyak ibadat yang bakhil. Pula di sini nak ajak kita hamba Allah Ta'ala yang soleh pada membelanjakan ilmu-ilmunya dan hartanya di jalan yang Allah Ta'ala bagi. Mereka beramal pada umumnya sejalan dengan kemampuan dan kesanggupan mereka. Tapi kadang-kadang ada pula sebahagian hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain yang mempunyai sifat yang luar biasa, sehingga kadang-kadang mereka lupa pada diri mereka sendiri, kerana semuanya diberikan dengan ikhlas pada jalan Allah. Bila kita berbicara tentang sifat pemurah ini, maka kita dapat lihat ada beberapa golongan orang yang bersifat pemurah.
Oleh sifat pemurah dengan jiwa raga dia. Dan ada orang yang bagus. Dan ada cerita-cerita yang disebut sebagai satu contoh. Ada satu peristiwa bahawa ada satu cerita daripada Abdul Qasim An-Nawawi. Rahmatullah alaih ada menyebut bahawa pada satu peristiwa beliau dibawa bersama dengan rombongan orang sufi kepada seorang khalifah. Tapi bukan untuk suatu kebaikan. Tapi tujuannya dibawa itu supaya dibunuh. Bagaimana bawa dia? Bawa ke khalifah dan suruh. Di antara ulama-ulama banyak itu terdapat Al-Junaid sebagai ahli tasawuf. Tetapi beliau lemah. Kerana beliau memperlihatkan dirinya sebagai seorang ahli hukum Islam yang berfatwa atas mazhab Ahli Saud. Tiga ulama yang lain yaitu Asyihab, Abdul Qasim dan An-Nawawi telah ditangkap dan diadakan persiapan untuk bunuh mereka. Pada waktu itu, salah soleh daripada mereka diminta untuk masuk ke ruangan yang lain untuk dibunuh. Maka Syekh Abdul Qasim telah mendahulukan dirinya daripada teman-teman yang lain. Maka berkata Al-Qasim, orang yang bunuh dia itu, tahukah kamu apakah yang akan kami buat kepada kamu ini? Maka kata dia, ini hak kena ni, kau nak buat ni hak kena. Supaya teman-teman saya dapat hidup sebentar. Maknanya dibunuh saya dulu. Kemudiannya dua orang itu saya luar boleh hidup lama lagi. Baik-baik. Dia kata kalau saya ambil awak, dia kata bunuh dulu. Jadi saya ambil awak supaya dia terjauh dulu. Banyak manage sikit. Thank you. Maka Al-Qasim orang yang bunuh tadi yang hebat. Boleh. Dan dia menyampaikan cerita aneh ni. Kalau dia tanya kepada Syekh Hussein tadi, dia cerita ni siapa kan? Dia ada boleh. Wah, ni boleh ni. Lalu tu juga orang duduk dekat raja puasa boleh tak? Rupanya dekat raja tu dia dapat secara kebetulan ada seorang menteri agama dia. Jadi sang menteri tadi minta izin dengan raja untuk tengok tahanan tersebut ni untuk selidik siapa dia. Hal keadaan mereka yang beliau. Maka raja telah beri izin pada dia. Nantilah menteri agama tadi kepada ulama yang ditahan. Jadi menteri mereka supaya salah seorang daripada tahanan itu dipanggil untuk diperiksa, maka keluarlah Abdul Qasim An-Nawawi. Maka menteri tanya kepada dia, berapa masalah hukum? Maka Abdul Qasim An-Nawawi sebelum menjawab pertanyaan itu telah melihat kanan dan kiri. Kemudian dia duduk sebentar, duduk nengkur sebentar. Barulah setelah itu baru dia jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada dia. Dia sampai semua pertanyaan tadi, di antaranya beliau kata, dia kata ada sesudah itu, maka menetap kamu tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hamba-hambanya. Mereka itu apabila berdiri, mereka berdiri dengan Allah. Dan apabila mereka bertutup, mereka mengajarkan segala sesuatu dengan Allah. Dan lain-lain perkataan beliau. Akhirnya menteri tadi jatuh air mata. Maka dia tanya kepada Syekh Abdul Qasim, mengapakah beliau sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi telah paling mukanya kanan dan kiri dan kemudian tunduk tak rukuk. Maka kata Abu Qasim, dia kata anda tanya beberapa masalah agama, tetapi saya tak tahu jawapannya. Jadi saya tanya kepada orang yang sebelah kanan tadi. Saya tanya kepada orang yang sebelah kanan. Dia menjawab tak tahu. Saya tanya pula pada orang yang sebelah kiri, maka dia jawab tak tahu juga. Akhirnya saya tanya kepada hati saya, maka hati saya punya jawapan yang dia terima daripada Allah. Hati saya terima jawapan daripada Allah. Maka jawapan yang diberikan hati saya itulah yang saya jawab kepada saudara menteri. Maka menteri tadi telah mendengar jawapan Abdul Qasim An-Nawawi, kemudian menyampaikan berita ini kepada raja. Kata dia, andai kata jika semua ulama yang ditahan itu menyimpang daripada jalan kebenaran, termasuk orang Zanadiqah, orang Zindiq, tentulah tidak ada Muslim yang baik di permukaan bumi. Tak ada orang Islam yang baik. Kalau kita bunuh dia. Lalu alhamdulillah sekalian, cerita yang berlaku di zaman-zaman yang dulu ni, di kalangan pokok ulama ni, dia berlaku dalam
suasana mereka. Ya kadang-kadang mereka ini juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian. Tapi mereka adalah orang yang sentiasa bergantung kepada Allah Taala. Jiwa mereka, diri mereka, hak mereka banyak sungguh diri mereka kepada Allah Taala. Bahkan boleh dikatakan bahawa seluruh kehidupan mereka sudah diberikan kepada Allah Taala. Jadi kepada mereka dunia itu satu perkara yang besar dan permasalahan yang ada tadi itu mungkin satu permasalahan yang besar. Kepada mereka akhirat itulah yang mereka tengok. Dan tuan-tuan sebagai kesimpulan daripada cerita-cerita dan tip yang dibawa oleh Muslim rahimahullah taala untuk bahaya kepada kita di sini ialah kita kena bahaya bahawa orang yang telah dapat kurniaan daripada Allah Taala ini, sama ada dia berupa ilmu bahal atau berfikir, orang yang telah membayarkan kurniaan Allah, orang yang telah ialah dengan bayar kurniaan Allah Taala itu kepada hamba-hambanya yang telah memerlukan dan tidak boleh bagi atas semua. Jadi dalam ukuran kesanggupan dan kemampuan kita, maka berarti telah ada kepada kita tanda-tanda baik sebagai yang telah dipunyai oleh hamba-hamba Allah Taala yang soleh. Kita kena tahu apabila kita betul-betul ikhlas memberikan apa yang ada pada kita demi memenuhi perintah-perintah Allah Taala dan demi keadaan kita selaku hamba-hamba Allah Taala dan makhluk-makhluknya, maka semua kesulitan, kepayahan-kepayahan akan Allah Taala bagi daripada kita. Allah Taala sendiri akan tutup. Atau meskipun kita menghadapi juga kepayahan tadi, tapi setelah kesukaran itu maka timbullah kelapangan ataupun kesejahteraan. Allah Taala akan buka bagi kita dalam perkara-perkara yang gelap jadi lebih. Semua yang kita baca daripada yunfiqu sa'atin min sa'atihi, ada ayat Al-Quran menyebut yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha saja'alullahu ba'da usrin yusra. Kenapa ada surah Al-Talaq telah menyebut bahawa hendaklah melanjutkan orang yang mempunyai kekayaan daripada kekayaannya. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia belanjakan ia menurut apa diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Dan Allah Ta'ala tidak memberati seseorang itu, melainkan menurut apa yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Nanti Allah Ta'ala bakal mengadakan baginya sesudah kesukarannya itu kesenangan dan kemudahan. Kita kena cek lagi dan kita kena belajar pengertian ayat ini dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya seperti yang telah diuraikan di atas, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan bagi kita ilmu pengetahuan yang lepas, ilmu pengetahuan yang luas, supaya kita dapat melihat khazanah-khazanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Hadirin hadirat sekalian, sungguh tetap kita kena berdoa dengan Allah agar dibukakan bagi kita pintu-pintu kefahaman, dan sungguh tetap kita kena bermohon atas segala kekurangan kita tadi. Kita kena bermohon kepada Allah Ta'ala untuk menyatakan bahawa kita ni tak ada lain tempat yang kita bergantung, tempat yang kita kena letak harapan, ataupun apa kita kata pengabdian yang sebenar adalah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Baru segala doa kita, segala harapan kita, segala apa ada daripada kehendak-kehendak kita itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti menunaikannya mengikut rahmat dan rahimnya. Dan Allah Ta'ala akan lihat kita sebagai hamba-hambanya untuk dikurniakan dengan segala kebaikan. Maka pilihlah keluasan daripada kurniaan Allah Ta'ala tadi untuk kita juga bawa mengikut apa yang Allah Ta'ala kandang. Kita bawa mengikut apa yang Allah Ta'ala kandang ni tak apa. Jangan kita bawa kepada sesuatu yang tidak Allah Ta'ala suka. Dan apabila kita sampai pada peringkat melihat khazanah-khazanah Allah Ta'ala tadi, maka bersegeralah kita menunaikannya dan bersegeralah kita untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala bukakan bagi kita keluasan-keluasan ilmu ini. Maka nampaklah kita akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang telah dilihat oleh para sahabat Nabi dan para awliya sekaliannya, di mana mereka orang ini adalah orang yang telah alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.